A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajhala jahla alai wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Warabi'u an-nadharu li ajli an-nikahi fayajuzu ila al-wajhi wal kaffaini. Wal khamisu an-nadharu lil mudawati fayajuzu ila al-mawadi' allati yahtaju ilaiha. Was-sadisu an-nadharu lisyahadati aw lil muamalati fayajuzu an-nadharu ila al-wajhi khassatan. Was-sabi'u an-nadharu ila al-amati inda ibtiya'iha fayajuzu ila al-mawadi' allati yahtaju ila taklibiha. Baik, masih dalam perbahasan nazar. Jadi kita sebut semalam musannif rahimahullah dia masukkan dalam perbahasan nazar ni bukan sahaja nazar li ajli nikah, tapi dia masuk juga perbahasan nazar bukan li ajli nikah atas jalan istitra'. Ini atas jalan sambil, kan? Sebab dah ada munasabah, dah sebut bab nazar, maka sebut jugalah. Adapun yang munasabah dengan perbahasan ni, iaitu yang keempat ni lah. Kita dah baca dah sedikit semalam, cuma kita akan ulang sedikit. Iaitu nazar kisim yang keempat ataupun jenis yang keempat, iaitu an-nazar li ajli nikah. Jadi yang keempat ni lah yang munasabah bagi perbahasan kita ni. Cuma di samping itu kita dapat jugalah hukum-hukum penazar yang bukan berkaitan nikah, maknanya nazar bukan li ajli nikah. Baik, jadi yang keempat kata musannif rahimahullah, warabi'u an-nadharu li ajli nikah. Yang keempat melihat ataupun memandang kepada perempuan lah, perempuan ajnabiyah. Pandang tu sebab apa? Li ajli nikahi, kerana tujuan dia untuk bernikah. Maknanya dia lihat kepada seorang perempuan ajnabiyah kerana dia nak menikahi seorang perempuan tu. Iaitu sebelum dia khitbah lah, selepas dia azam untuk menikah, untuk meminang seorang perempuan, meminang ataupun melamar seorang perempuan. Dan Muhammad, dan juga azam dan nazar tu berlaku sebelum khitbah. Jadi dia tengok perempuan tu lah sebelum dia khitbah, sebelum dia melamar ataupun meminang perempuan tersebut. Jadi dia tengok dulu. Baik. Jadi hukum dia apa? Fayajuz, maka harus nazar tersebut, lihat dia kepada perempuan tersebut, lihat kepada bahagian mana? Ilal wajhi wal kaffain, kepada wajah dan kedua-dua tapak tangan, zahir dan batin. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi semalam kita sebut dalam hasyiah tu, kata muhasyir rahimahullah, qauluhu fayajuz ay bal yusan, bahkan disunatkan. Bukan saja harus, bahkan disunatkan. Sebab apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Mughirah bin Syu'bah, kepada seorang sahabat nama dia Mughirah bin Syu'bah. Apa kata Nabi? Waqad khataba mar'atan, dan dia ni khataba mar'atan. Jadi takwil di bawah tu, maksud waqad khataba mar'atan ni, Mughirah bin Syu'bah ni azam untuk meminang ataupun melamar seorang perempuan. Jadi sebelum dia melamar tersebut, Nabi kata unzur ilaiha, lihatlah kamu kepada dia, kepada perempuan yang kamu nak pinang tersebut. Kerana apa? Fa innahu ahra an yu'dama bainakumal mawaddatu wal ulfah. Kerana itu lebih mengekalkan kasih dan mesra antara kamu berdua. Kerana itu lebih mengekalkan kasih dan mesra antara kamu berdua. Sebab bila kita lihat perempuan tu, jadi
kita tahulah rupa perempuan yang kita nak nikahi, yang kita nak duduk bersama tu macam mana muka dia. Jadi daripada awal lagi kita dah setuju dah. Berbanding lepas kahwin baru tengok. Jadi baru tengok waktu tu tak berkenan di hati dan sebagainya. Maka boleh jadi bahawa saudara-saudara hormat, benda-benda yang tak sepatutnya berlaku lah. Yang namanya hidup pun, maknanya berkasih antara dua tu pun Allah saudara-saudara hormat tidak ada, dan boleh jadi berlaku kepada penceraian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu dia bahas kalimah lah. Dia kata wa aslu yu'damu tu asalnya yadum. Binaan ala annahu minad dawam. Faquddimatil waw ala dal. Asal dia yadum, lepas tu waw tu dikedepankan atas dal. Lepas tu summa kulibat hamzatan. Kemudian waw tu ditukar jadi hamzah. Asalnya yadum. Itu kita kata berkekalan, lebih ahra'an yu'dama bainakum, ini lebih mengekalkan antara kamu berdua oleh kasih dan mesra. Ini lebih mengekalkan kasih dan mesra antara kamu berdua. Wakila ma'khudh minal idam, dikatakan lafaz yu'dam tu diambil daripada perkataan al-idam. Idam ni kita kata lauk lah, makan ni ada idam. Macam hari tu kalau kita makan, Abu Sallallahu Alaihi Muhammad, Syihab tanya, ni apa ni? Dia tanya apa? Lauk yang Ridwan buat tu. Apa tu dia buat itu daging kan? Dia kata ni apa ni? Lepas tu anak pun tak tahu nak bagi nama apa. Lepas tu dia kata hadza idam. Kata dalam bahasa Arab ni idam. Jadi idam ni penyedap makanan lah. Li'annahu tatibu bihil ma'isyah. Kerana apa ni? Kerana idam tu jadi tatibu bihil ma'isyah, elok dengannya ma'isyah. Ambil daripada perkataan idam. Sebab apa? Dengan tengok tu, jadi ma'isyah kita tu jadi elok. Sebab daripada awal kita pun memang dah nak dekat perempuan tu, dengan muka dia pun kita setuju. Jadi bawa kepada keelokan rumah tangga selepas itu. Seperti mana kama yatibu ta'am bil idam, sebenarnya jadi elok makanan tu dengan ataupun jadi sedap ataupun elok makanan tu dengan idam. Hakahul Marwadi al-awwal anil muhaddisin wa thani an ahli lughah. Jadi Marwadi dia hikayatkanlah apa yang tersebut ni. Yang pertama, iaitu makna pertama ambil daripada perkataan dawam. Itu dihikayatkan daripada muhaddis. Yang kedua, daripada perkataan idam ambil daripada ahli lughah. Kemudian kita sebut lepas tu disebut takwil hadis itulah wa fil hadis wa qawlu wa fil hadis wa qad khataba imra'atan ay azama ala khitbati imra'atin lianna waqtan nazar qabla al khitbah wa ba'da al azmi ala nikah. Karena waktu melihat itu sebelum melamar ataupun meminang perempuan tersebut dan selepas azam untuk menikahi seorang perempuan itu, apabila dia harapkan raja'an zahiran annahu yujabu ila khitbatih, apabila dia harap bahwasanya sebagai harap yang zahir, yang nyata, dia kata perempuan ni akan terima dia. Perempuan tu kita kata sekufu dengan dia pun ada rupa perempuan tu pun biasa-biasalah, maknanya sesuai dengan dia. Jadi diharapkan, maknanya memang diharapkan perempuan tu akan terima dia. Jadi waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia boleh untuk lihat perempuan tersebut. Adapun kalau dia memang tidak ada azam untuk bernikah lagi, waktu tu tak boleh tengok lah. Li'annahu qabla al-azmi ala nikah la hajata ilaih. Jadi sebelum dia, kalau dia tak ada azam, maka tidak ada hajat. Bila dia ada azam, maka di situ ada hajat. Di sini syarak membenarkan. Sebab tu Allah SWT, walaupun perempuan tu tak bagi izin ataupun keluarga perempuan tu tak bagi izin untuk lihat perempuan tersebut, maka boleh kita untuk lihat perempuan yang kita nak kahwini itu. Sebab di sini kita memada dengan izin daripada syarak. Jadi sebelum azam tidak ada hajat. Adapun selepas khitbah, kalau tengok selepas khitbah, kalau tengok lepas khitbah, wa ba'da khitbah qad yufdil halu ila tarki fayashukku 'alaiha. Dan selepas meminang ataupun selepas melamar, lepas tu baru tengok. Kalau macam tu boleh jadi hal tersebut membawa kepada dia meninggalkan perempuan tu.
orang kata macam ni cantik, dia pun datang meminang, tak tengok lagi. Dah minang tu baru nak tengok gambar. Tengok gambar dia tak asal macam Allah. Ni bukan taste aku. Taste aku macam ni. Lalah dia kata aku tak mau. Jadi melihat selepas khitbah tu qad yufdil hal ila tark. Dia jadi bawa kepada meninggalkan perempuan tersebut, maka jadi susahlah atas perempuan tersebut. Sebab perempuan ni dia tak samalah. Kadang lelaki pun ada juga sebahagiannya itu, tapi perempuan banyaklah. Maknanya bila ditinggalkan ataupun ditolak, maka dia mulalah dia fikir macam-macam. Dia rasa diri dia ni kurang lah, apa dan sebagainya lah. Dia macam-macam fikir. Jadi dia agak jadi satu kesusahan pula atas dia. Jadi kita nak jaga yang tu lah. Wal aujah baqa'u nadbin nazar ba'dal khitbah li zahiril khabal al-madhkur wa ta'limna khilaful zahir. Ini pun kita dah sebut dah semalam. Wa idza lam tu'jibhu yaskut, apabila dia tidak, maknanya bila dia tengok perempuan tersebut, ada orang call. Sekejap. Wafi call. Dia kopi jawab. Habis lah. Oh, kopi mesej tak? Tak masak nak finish. Khusyuk kan? Tak khusyuk masalah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Sorry. Tambah sikit. wabarakatuh. Okey ya, sambung. Jadi wa illam tu'jibhu yaskut wa la yaqul la uriduha aw hiya kadza wa kadza li alla tata'adza bidzalika. Itu pun kita dah sebut semalam. Wafi mana ni adnin? Adnin terkeluar. Kau balik sini. Okey, baik. Jadi kita kata an-nazar li ajli nikah jaiz bal yusan. Okey ya. Kemudian haruslah bagi seorang perempuan, bagi seorang lelaki itu, bahkan disunatkan bagi seorang lelaki yang nak menikahi seorang perempuan untuk dia lihat. Tapi katalah dia tak mau tengok. Kata dia, anak tak mau tengok. Ada setengah orang macam tu lah, anak tak mau tengok. Kan? Jadi kalau dia tak mau tengok, dia boleh hantar orang untuk melihat adik dia ke, kakak dia ke, mak dia ke, untuk lihat perempuan tu, dan mereka sifatkan pula, dan mereka yang kita hantar tu sifatkan kepada kita, muka dia macam ni, badan dia macam ni, kurus ke, ataupun pertengahan ke, berisi ke. Jadi yang dihantar tu lah yang akan menyifatkan kepada kita. Baik. Jadi dalam syarah kita tengok sikit terlalu, warabi'u an-nazar ila al-ajnabiyyah li ajli hajatin nikah fayajuzu. Ini fayajuzu lisyakhsi inda azmihi ala nikah imra'atin an-nazaru ila al-wajhi wal kaffaini minha zahiran wa batinan. Jadi harus bagi seseorang ketika azam dia atas menikahi seorang perempuan, harus melihat kepada wajah dan kaffain. Harus melihat kepada wajah dan tapak tangan daripada perempuan tersebut, zahir dan batin. Wa illam ta'zan lahu zawjatu fi zalika. Dan jika perempuan tersebut tidak mengizinkan pada yang demikian tu, pada nazar tersebut. Lepas tu nazar amah tentang Tarjih Nawawi tu kita kata dhaif. Jadi kalau dia nak menikahi amah, dia boleh lihat amah tersebut selain daripada pusat dan lutut. Selain daripada tu dia boleh lihat. Ada pun yang ditarjihkan oleh Nawawi, dan dia bukannya pendapat yang muktamad. Nawawi kata sama saja amah dengan hurrah, iaitu hanya boleh tengok muka dan tapak tangan, zahir dan batin. Kemudian berkaitan dengan nazar, adakah boleh kita nazar tersebut dengan syahwat
ataupun kita cuma boleh nazar sahaja tapi bukan dengan syahwat. Jadi kata musannif rahimahullah qauluhu, kata Muhasyir rahimahullah, qauluhu an-nazar ay walau bi syahwatin aw khaufi fitnah. Dia boleh lihat perempuan tersebut walaupun dengan syahwah, ataupun dengan dengan syahwat ataupun takut fitnah. Boleh. Kama qalahu al-Imam wa Ruyani. Wa in qalahu qala al-Azra'i rahimahullah fi jawazi nazarihi bi syahwah nazar. Dia ada khilaf. Tapi yang muktamadnya wal muktamad al-jawazu walau bi syahwatin. Dan muktamadnya jawaz dia nak lihat perempuan tersebut walaupun dia lihat tersebut dengan syahwah. Kemudian boleh tak dia ulang-ulang nazar? Dia dah tengok dah perempuan ni. Anak nak tengok sekali lagi. Boleh tak dia ulang? Jadi kalau berhajat untuk dia ulang sekali lagi, boleh. Kalau berhajat untuk dia lihat sekali lagi, boleh dia ulang nazar. Walau walahu takriruhu, yakni walahu walisyakhsi takrirun nazar in ihtaja ilaihi. Yani jika dia berhajat kepada nazar tu lagi. Walau fawqa thalas, walaupun lebih daripada 3 kali. Hatta yatabayyana hay'atuha, sehinggalah nyata dia punya hay'ah, hal ataupun syakal perempuan tu. Sebab kadang-kadang orang tengok sekali, jadi dia macam nak tengok sekali lagi, dia ada tak puas hati, dia macam nak pastikan. Tadi nampak macam, ataupun dia tengok tu minggu lepas, jadi dia kata asap macam dia berisi ke tak, kurus ke, macam tak puas hati, nak tengok sekali lagi. Jadi boleh. Jadi untuk dia nak tahakkuk lagi dengan perempuan tu. Jadi dengan tengok muka tu dapatlah diistidlalkan bagaimana dia punya rupa, kecantikan dia, dan dengan melihat kepada tangan tu kita dapat tahu dia ni subur dia macam mana. Subur dia maksud dia ni badan dia macam mana, gemuk ke, kurus ke, ataupun pertengahan ke. Jadi dengan dengan lihat kepada tangan dia dapat berdalilkan kepada tubuh badan perempuan tersebut. Baik. Jadi dalam hasyiah tu boleh bacalah fa illam yahtaj, tu kalau kita berhajat untuk mengulang lihat maka boleh, sehinggalah nyata hay'ah dia. Fa illam yahtaj ilaihi likaunihi tabayyana hay'atuha bi nazratin haruma ma zada 'alaiha. Jadi kalau tak berhajat sebab dah nyata ada hay'ah perempuan tu, jadi waktu tu haram nak menambah daripada sekali lihat. Li'anna ad-dhabita fi dhalika al-hajah, kerana dhabit pada yang demikian tu adalah hajah. Pada nazar tu hajat. Jadi kalau cukup sekali kan. Jadi hal hajatu tuqaddaru bi qadariha. Hajat tu ditakdirkan dengan qadar dia saja. Qadar dia cukup sekali hajat, sekali. Perlu boleh berhajat lebih. Qauluhu ila al-wajhi wal kaffain wa la yajuzu an-nazaru ila ghairihima. Jadi kata musannif ila al-wajhi wal kaffain, iaitu harus melihat kepada wajah dan kaffain, dua tapak tangan zahir batin, maka tidak harus, dan wa la yajuzu an-nazar ila ghairihima, dan tidak harus melihat kepada selain daripada muka dan tapak tangan. Jadi apa hikmah dia ni yang nak sebut tadi lah. Wal hikmatu fil iktisar alaihima anna al-wajha yustadallu bihi ala al-jamal wal kaffain yustadallu bihima ala khusbil badan. Jadi hikmah syarak bagi lihat kepada kedua-dua tu, muka dan tangan tu, kedua tapak tangan tu, hikmah dia bahawasanya wajah tu dibuat berdalil dengannya atas kecantikan perempuan tersebut, dan kedua tapak tangan tu, zahir batin tu, dibuat berdalil dengannya atas kesuburan badan seseorang tersebut. Orang tu kurus ataupun orang tu berisi, orang tu pertengahan, gemuk ke, itu dengan melihat kepada tangan. Baik. Habis yang lepas tu wa illam ta'zan lahu zaujah fi zalika. Wa illam ta'zan, dan jika tidak mengizinkan kepada syakhs tersebut oleh bakal isteri itu pada yang demikian tu. Pada demikian apa? Fi zalikan nazar al-mutaqaddim, pada lihat tu. Fala yatawaqqafu an-nazaru ala idniha, maka tidak tergantung, kita kata tak bergantung lihat itu atas izin perempuan tersebut. Wala idnu waliha, wala
idzni waliha. Ini wala yatawaqqaf ala idzni waliha. Dan tidak tergantung juga atas izin wali dia. Kalau wali dia kata tak boleh pun kita boleh tengok. Sebab apa? Iktifaan bi idzni syara'. Kerana kita memada dengan izin daripada syarak. Wali alla, dan supaya li alla tatazayyana li alla tatazayyan, dan supaya perempuan tersebut tidak berhias. Biasanya perempuan macam tu, macam ada majlis-majlis ke, jadi dia akan berhias. Jadi waktu tu kita tak nampak muka dia yang sebenar. Sebab kadang perhiasan ataupun make-up yang dia pakai tu banyak. Boleh tengok lah. Sebab tu kalau depa buat Allah sallallahu alaihi wasallam, depa duk buat main yang dah pernah dengar lah, depa bergurau. Ada orang Sudan ni lah. Orang Sudan ni disebut apa? Kan orang Sudan kan, orang perempuan kan depa make-up banyak kan. Nak jadi putih punya pasal. Jadi disebutlah apa ni, orang kata wajhuha Coca-Cola wa yaduha Mirinda. Bukan wajah Mirinda, tangan bukan wajah Mirinda, tangan Coca-Cola. Baik. Jadi muka tu putih. Muka putih pun tengok tangan. Sama lah nak tengok, kita boleh tengok sebenar pun kalau perempuan yang banyak make up, tengok tangan dia. Tak sama dengan muka dia. Sebab muka tu dihias dengan bedak. Ataupun itulah. Dia lebih tak boleh pula. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Li alla tatazayyan. Maka fayafutu gharadu zawji min ma'rifati hay'atiha al-asliyah. Maka luputlah gharad, hadaf, tujuan suami itu daripada mendapatkan, mengetahui hay'ah yang asal, hay'ah perempuan tu yang asal. Macam mana muka dia yang asal. Kemudian yang kelima, habis yang tu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal khamisu an-nazaru lil mudawah. Yang kelima melihat Yang kelima melihat, maknanya melihat kerana nak merawat ataupun mengubati. An-nazar lil mudawah. Jadi ni kita cerita Wassalamualaikum Muhammad. Jadi perempuan tabib laki-laki nak merawat perempuan ajnabi. Kan? Jadi dia sebut an-nazar lil mudawah fayajuzu nazaru tabibi minal ajnabiyyah ila al-mawadi allati yahtaju ilaiha fil mudawah hatta mudawatil farji. Jadi harus bagi tabib doktor lelaki, dia melihat kepada perempuan ajnabiyah kepada tempat-tempat yang dia berhajat kepada lihat tempat tersebut, untuk dia merawat fil mudawah, sehingga kan untuk merawat faraj. Tapi ada beberapa syarat lah. Ada beberapa syarat. Disebut dalam hasyiah ada 5 syarat. Yang pertama dia, mestilah tabib tersebut, doktor lelaki tersebut an yakuna aminan. Tabib tersebut tabib yang amin, yang orang kata yang amanah. Okey. Jadi bisyarti an yakuna tabibu, kat bawah tu fayajuzu nazaru tabib minal ajnabiyyah bisyarti an yakuna tabibu aminan. Itu yang pertama, 5 syarat. Syarat daripada 1 daripada 5. Fala ya'dilu ila ghairihi. Jadi dia tidak fala yu'dal, maknanya tidak berpaling kepada selain daripada amin tersebut ma'a wujudihi, serta wujudnya doktor tabib yang amin. Yang kedua, wa an ya'man minal iftitan. Jadi tabib itu juga syarat dia, tabib itu dia aman, dia sejahtera daripada terfitnah
daripada terfitnah daripada dengan perempuan tersebut. Yang ketiga, wa alla yakshifa illa qadral hajah. Allah sallallahu Muhammad, dia tidak buka kecuali qadar hajat, tempat yang nak dirawat. Ini satu kesusahan jugalah sekarang ni. Satu kesusahan juga. Kadang-kadang kadar hajat tu sikit je, tapi buka tu lebih. Kan? Baik. Tapi sebenarnya nak bagi tahu hukumnya macam tu lah. Cuma kadang tu, yalah, pesakit tu kadang tak sedap. Tapi kadang dah ditelanjangkan terus. Kan? Jadi dia nak rawat apa semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa musta'an. Tapi nak ikut hukum, maknanya kadar hajat yang diperlukan untuk dia merawat. Lebih daripada tu tak boleh. Illa qadral hajah illam yaghudda basarhu, jika doktor tersebut tidak menutup ataupun menundukkan pandangan dia. Wa illa jaza kashfu al-udwi walau zada ala qadril hajah. Kecuali kalau memang doktor tu, kalau laki, kalau laki, doktor laki tu ataupun doktor perempuan yang rawat laki ataupun doktor laki rawat perempuan. Jadi kecuali doktor tu memang menundukkan pandangan dia, waktu tu boleh buka lebih. Walaupun lebih daripada kadar hajat. Waktu pun boleh buka lebih daripada kadar hajat. Wa nazaru tabibah minal ajnabi ka aksihi, dan melihat doktor perempuan daripada laki ajnabi pun samalah, ka aksihi, seperti mana doktor laki tengok perempuan ajnabiyah. Kama asyara ilahi syara biqali wa alla takuna hunaka imra'atun tu'alijuha lakinnahu qassarahu 'ala al-ula li'annahu fardu kalamihi fiha wa miswa saniyah. Okey. Satu yang keempat. Bukan dia. Silap, afwan. Terlangkau. Wa nazaru tabibah minal ajnabi ka aksihi. Kemudian falir rajuli mudawatul mar'ati wa aksuhu. Dan harus bagi laki-laki merawat perempuan, dan itu jugalah sebaliknya, perempuan rawat laki, tapi bi syarti adami wujudi imra'atin tu'alijul mar'ata. Ni syarat dia. Syarat tidak ada perempuan untuk merawat si perempuan dan tidak ada laki untuk rawat si laki. Tak ada doktor perempuan untuk nak rawat orang perempuan tersebut, dan tidak ada orang lelaki nak rawat pesakit lelaki tersebut. Bisyarti adami wujudi imra'atin tu'alijul mar'ata fil ula. Pada masalah laki merawat perempuan, jadi tidak ada perempuan yang nak rawat perempuan tersebut, waktu tu boleh laki nak rawat perempuan. Wa adam wujudi rajulin yu'alijur rajula fis saniyah. Ni pada masalah doktor perempuan rawat pesakit laki, dengan syarat tidak ada doktor laki nak rawat pesakit lelaki tersebut. Kama asyara ilahi syarah biqauli wa alla takuna hunaka imra'atun tu'alijuha. Nanti dalam syarah tersebut. Lakinnahu qassarahu fil ula, tapi syarah hanya taksirkan, dia hanya sebut yang pertama je. Dia hanya sebut yang pertama, masalah doktor laki rawat pesakit perempuan. Kerana fardu kalam dia ni, tempat kalam dia duk cakap ni, masalah laki tengok perempuan. Li'annahu fardu kalamihi fiha wa misluha saniyah. Wa yushtaratu hina idzin, ni syarat yang kelima. Jadi bila doktor laki rawat perempuan dan doktor perempuan rawat pesakit laki, ni ada syarat dia lagi, mestilah wa yushtaratu hina idzin an yakuna zalika bi hadrati mahram aw nahwihi. Mesti ada dihadiri oleh mahram ataupun seumpamanya. Sama ada zauj ataupun sayyid. Jadi syarat maknanya tidak boleh doktor laki berdua-duaan dengan pesakit perempuan tu, ataupun doktor perempuan berdua-duaan dengan pesakit lelaki tersebut, mestilah dihadiri oleh mahram, sama ada suami ataupun seumpamanya lah. Kama asyara ilahi syarah. Jadi itu lima syarat untuk berkenaan dengan doktor lelaki merawat doktor
doktor lelaki merawat pesakit perempuan. An-nazar lil mudawah fayajuz nazar at-tabib min al-ajnabiyyah ila al-mawadi' allati yahtaj ilaiha fil mudawah hatta mudawati al-farji. Wa yakunu dhalika, dan ada yang demikian itu mudawah tu al-madhkur mudawah tabib minal ajnabiyah tu adalah yang demikian itu dia bukan wa yakunu zalika nazarut tabib minal ajnabiyah, wa yakunu zalika ay nazarut tabib minal ajnabiyah ila al mawadi' allati yahtaju ilaiha, dan adalah melihatnya tabib laki-laki daripada pesakit perempuan ajnabiyah tu kepada tempat-tempat yang berhajat kepada dia. Lihat tu adalah dengan hudurnya, dengan dihadiri oleh mahram, oleh mahramnya, ataupun mahram perempuan tu, ataupun suami bagi perempuan tersebut, ataupun tok penghulu dia punya ketua dia lah, sayyid dia. Dan wa alla takuna hunaka imra'atun tu'alijuha, dan tiada di sana perempuan yang boleh merawat pesakit perempuan tersebut. Tiada sikit dalam tu wa yakunu zalika tu nazarul tabib min al-ajnabi ila al-mawadi' allati yahtaju ilaiha wa qawluhu bi hadrati mahram. Dalam ni bi hadrah nah. Kalau dalam dia bi hudur ke bi hadrah? Ruminha siapa dia? Bi hadrah ha. Wa qawluhu bi dalam ni betul dah. Bihadrati mahramin, dengan hadir dengan kehadiran mahram dia, ataupun suami, ataupun sayyid dia, ataupun ada perempuan yang siqah, ataupun ada perempuan yang siqah. In jawazna khalwata rajulin bimra'atin, jika kita mengharuskan berkhalwatnya seorang lelaki dengan dua perempuan. Wa huwa rajih haitsu kanata thiqatain, dan inilah yang rajih kata Muhasyi, kira-kira kedua-dua perempuan itu dua-duanya siqah. Lianna kullan minhuma tastahi an taf'ala al-fahishah bi hadrati misliha bi khilafi khalwati ar-rajuli bil amradain, lianna kullan minhuma qad yudallis 'ala al-akhar. Sebab bila siqah, kedua-duanya siqah, jadi masing-masing pakat malu nak buat zina dengan laki ni dengan dihadiri ada perempuan lain. Tapi al-an wa iyazubillah min zalik, hilang dah rasa malu. Kadang-kadang buat pesta dan sebagainya, pesta seks. Jadi yang menghadiri tu ramai. Yang ni pun buat, yang ni buat fahisyah, yang ni buat fahisyah dalam satu tempat, masing-masing buat masing-masing dengan dihadiri oleh orang ramai. Ataupun kita kata sekarang ni video-video lucah kan, sekarang ni jadi satu pekerjaan pula. Itu pula dirakam siap. Dia buat fahisyah, tapi dalam masa yang sama dirakam ada orang lain. Kru penggambaran tu. Ini dah hilang rasa malu. Baik. Zin. Ya. Sorry ya. Dekat fayajuzu nazrul tabib min al-ajnabiyah tu, dekat bawah tu dia ada tambah satu isyarat. Apa dia? Selepas daripada dia kata wa yashtaratu aidan alla yakuna kafiran ma'a wujudi muslim. Okay. Boleh tambahan yang tu. Wa yashtaratu aidan an la yakuna kafiran wa ma'a wujudi muslim. Okey. Itu tambah satu lagi, disyarat disyaratkan juga tabib tersebut bukan orang kafir serta wujudnya orang tabib yang muslim. Tapi perempuan kafirah ditakdimkan atas laki-laki muslim pada merawat perempuan muslim yang sakit. Lepas tu boleh tengoklah Imam Al-Bulkini
dia tertibkan tu. Dia buat tertib lepas tu. Dia tertibkan siapa yang dulu didahulukan. Lepas tu siapa, kalau tak ada siapa, kalau tak ada siapa. Bila nak bagi tahu hukum macam itulah, tapi kadang bila sakit ni Allah musta'an. Baik, yang keenam, wasadisu an-nazaru li syahadati 'alaiha. Fayanzuru syahidu farjaha inda syahadatihi bizinaha aw wiladatiha. Fa in ta'ammada an-nazara li ghairi syahadati fasaqa wa ruddat syahadatuhu. Aw an-nazar lil muamalah lil mar'ati fi bai'i wa ghairihi. Fayajuzu an-nazaru ay nazaruhu ilaha wa qawlu ila al-wajhi minha khassatan. Baik, yang keenam melihat, iaitu melihat seorang tu, orang laki-laki dia melihat kepada perempuan ajnabiyah ni, tujuan dia untuk syahadah. Jadi yang pertama sekali nazar yang awal, dia kata nazar kepada perempuan ajnabiyah ghairu jaizin kecuali lil hajah. Contoh hajat dia apa? Kerana nak muamalah, juga kerana nak syahadah. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada datang seorang perempuan datang beli dekat ana madu, contohnya nak bagi contoh semalam, dia datang beli madu. Lepas tu dia madu, lepas tu dia nak berhutang. Ataupun ada datang seorang perempuan nak qarat, nak minta qarat, nak minta qarat apa bahasa Melayu dia, pinjam lah kan. Dia pinjam. Dia nak meminjam. Jadi ana astausiq, nak minta wasiqah lah, jaminan. Jadi nak ni syahadah lah, buat syahadah, buat penyaksian. Jadi panggil dua orang lelaki untuk menyaksikan tengok perempuan ni. Perempuan ni pakai niqab. Jadi perempuan ni buka, jadi mereka ni tengok, okey, perempuan ni ada buat qarat dengan ana. Dua orang. Okey. Jadi waktu tu dibolehkan untuk melihat. Sama ada penyaksian tersebut, syahadah tersebut, kata ulama, sama ada tahammulan atau adaan, ataupun ada. Tahammul bila? Tahammul contohnya tadilah, perempuan tadi nak qarat daripada ana, nak buat pinjaman daripada ana. Jadi ada nak buat ada ni lah penyaksian lah. Jadi ana panggil dua orang lelaki untuk lihat kepada perempuan ni melakukan qarat, buat pinjaman daripada ana. Jadi di situ dia tahammul syahadah. Dua orang lelaki ni dia tahammul syahadah. Kemudian katalah selepas tu perempuan tu dia jahadat, dia menafikan dia ada qarat ana. Dia nafikan dia ada buat pinjaman daripada ana. Maka sampailah kes tu kepada qadi, diangkat ke mahkamah qadi. Jadi sekarang ni perlu kepada penyaksian. Kata memang betul perempuan ni yang buat qarat. Jadi ana panggil lah dua orang saksi tadi, lelaki tadi. Jadi mereka ni lah buat penyaksian. Jadi perempuan tu akan buka lah muka dia kalau berhajat kepada untuk buka. Jadi dua-dua lelaki kat memang perempuan ni yang qarat ana. Dia ada buat pinjaman daripada ana. Jadi di situ dipanggil ada. Awal tadi dipanggil tahammul, dia tahammul syahadah. Waktu dekat mahkamah tadi dia ada usyahadah. Dalam tu pun disebut an-nazar li syahadah 'alaiha, ay 'alal mar'atil ajnabiyah tahammulan wa adaan. Iaitu nazar kerana syahadah atas perempuan tersebut, atas perempuan ajnabiyah. Sama ada syahadah tu tahammul ataupun ada. Ka'an yatahammal anna hadhihi al-mar'ah iqtaradat min fulanin kaza. Seperti seorang lelaki ni dia tahammal syahadah bahwasanya perempuan tersebut dia ada meminjam daripada si fulan. Ini contoh ana yang jadi yang melihat. Tadi yang ana bagi contoh tadi, ana yang dipinjam. Ini dalam contoh ni seorang tu dia tahammul, perempuan ni ada pinjam daripada si fulan, masalan. Summa yuaddi hadhihi syahadah indal qadi. Kemudian dia ada ni dia sampaikan syahadah tu di sisi qadi. Fa idza nazara ilaiha wa tahammala syahadah 'alaiha kullifat wa kashafat.
كشفا sini. Baca wa tahammala syahadah 'alaiha. Betul? كلفت kullifat kashfa niqabiha. Kashfa situ kasyafa je. Sebab sini kasyafat. Jadi dia kata wa tahammala syahadah 'alaiha kullifat kashfa niqabiha an wajhiha indal ada illam ya'rifa fi niqabiha. Jadi perempuan tu ditaklifkan untuk dia membuka niqab dia. Untuk buka niqab dia daripada wajah dia ketika dia nak adakan syahadah tu, jika dia tidak mengenali perempuan tersebut di dalam niqab dia. Tapi kalau dia dapat kenal perempuan tersebut dalam niqab dia, maka waktu tu tak boleh tengok. Waktu tu tak ada hajat. Fa in arafaha fihi fi niqab lam yaftakir ila al-kashfi bal yahrumu li hurmatin nadhari hina idzin. Ni faham ah? Maka fayanzuru syahidu farjaha inda syahadati bi zinaha wiladatihi. Cuma masalah yang ni anak tak tasawur lagi. Kalau siapa-siapa boleh tolong tasawur sikit kat anak masalah ni. Masalah lihat kepada faraj untuk syahadah ketika nak syahadah. Begitu juga melihat kepada buah dada ataupun payudara perempuan untuk syahadah juga berkenaan dengan radha'. Kok Wafi ada ni kah? Okey, tak apa. Jadi masalah nazar di sini nazar untuk syahadah. Adapun kalau dia nazar fa in ta'ammadan nazara li ghairi syahadah, jika dia sengaja lihat bukan untuk syahadah. Saja nak tengok perempuan tu punya. Bukan untuk syahadah, fasaqa. Ini jadi fasik. Waruddat syahadatuhu, dan ditolak syahadah dia. Begitu juga nazar lil muamalah lil mar'ah fi bai'in wa ghairihi. Begitu juga nazdan juga nazar kerana bermuamalah akan perempuan tersebut pada jual beli dan seumpamanya. Dia jual kat perempuan tu sesuatu ke, ataupun dia beli daripada perempuan tu sesuatu ke. Jadi waktu tu boleh untuk dia melihat perempuan tersebut. Fayajuzun nazaru ay nazaruhu laha, iaitu lihatnya laki tersebut akan perempuan tersebut. Wa qawluhu ila alwajhi minha khasatan yarji'u tu dhamir kembali kepada qauluhu, qaulul musannif. Wa qawluhu ila alwajhi minha khasatan yarji'u, qaulul musannif itu lisyahadati walil muamalah, kembali kepada masalah Sayyidina Umar. Maknanya kata khasatan tu dia boleh lihat kepada wajah sahaja secara khusus. Jadi perkataan tu kata syarih kembali kepada syahadah dan juga muamalah. Kembali kepada syahadah dan muamalah. Sebab tu ada ni sikitlah hasyiah muhasyi sebut wal haqqu annahu yarji'u lil muamalah faqat. Kata muhasyi yang sebenarnya perkataan khasatan tu hanya kembali pada masalah muamalah. Hanya boleh lihat muka. Jadi muka sahaja, secara khusus. Itu masalah kepada muamalah. Sebab muamalah kita hanya berhajat melihat kepada muka. Kan? Jadi kalau ada apa-apa kita tahu orang ni yang beli dengan kita. Tapi masalah syahadah bukan saja muka, bahkan lebih daripada muka lagi. Bahkan faraj dia pun boleh tengok. Kerana syahadah. Sebab tu kata muhasyi wal haqqu annahu yarji'u lil muamalati faqat. Wasabi'u, dan yang ketujuh an-nazaru ilal amah inda btiya'iha. Nazar melihat kepada amah inda btiya'iha. Apa maksud ibtiya'? Ai syira'iha. Iaitu melihat kepada hamba sahaya perempuan ketika membelinya. Jadi bila dia nak beli seorang perempuan tu, dia boleh jadi dia berhajat kepada nak belek-belek perempuan tu.
Jadi boleh untuk dia lihat kepada tempat-tempat yang dia berhajat untuk dia belek, untuk dia lihat. Jadi mana tempat tu? Tempat tu adalah selain daripada selain daripada kawasan pusat dan lutut. Selain daripada kawasan pusat dan lutut. Jadi ketika dia nak beli hamba perempuan, dia boleh tengok ada hamba perempuan tersebut selain daripada kawasan pusat dan lutut. Dan kata Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah, dia kata janganlah dia tambah di atas nazar yang satu. Cukuplah sekali nazar je. Cukup nazrah wahidah. Yang tak lebih kecuali dia berhajat kepada nazrah saniyah. Pandangan ni kali kedua untuk tahakkuk. Yalah takut ada aib ke perempuan tu dan sebagainya. Jadi nak beli. Sebab perempuan ni sekarang ni mabek. Mabek maknanya barang jualan. Jadi barang jualan takut ada aib. Sebab tu masalah baik ada khiyar. Kan? Jadi macam kita lah beli barang kita nak belek-belek kan. Sama agak beli beli amah pun bolehlah kita nak belek, nak tengok amah tersebut. Jadi kita tengok, maka pada ketika tu fayanzuru, orang lelaki tu atrafaha. Apa maksud atrafaha? Yakni tangan dia, kaki dia. Itu maksud atraf. Seperti tangan dia ataupun kaki dia. Wa sya'raha, dan dia tengok rambut dia. La aurataha, bukan aurat dia. Bukan aurat dia. Maksud aurat sini iaitu antara pusat dan lutut. Selain daripada tu dia boleh tengoklah. Jadi fayajuzun nazar, maka harus bagi orang yang nak membeli ni melihat kepada amah ni, melihat kepada tempat-tempat al-mawadhi' allati yahtaju ila taklibiha, pada tempat-tempat yang berhajat ia kepada membeleknya amah tersebut. Baik. Habis masalah nazar. Cuma dalam masalah ni ada disebut dalam tu fayajuzun nazar ila al-mawadhi' allati yahtaju ila taklibiha. Masalah apa disebutlah dalam tu ni anda buat sebagai kesimpulan dia saja. Adakah boleh lihat amah ni dengan syahwah? Faham? Maknanya duk belek, adakah boleh nak lihat amah tu dengan syahwah? Tadi kita sebut, adakah dia masalah melihat amah ni sama dengan masalah melihat perempuan yang nak dinikahi? Perempuan yang nak dinikahi boleh kita tengok dengan walaupun dengan syahwah, kan? Muka dan tangan dia tu, dan tapak tangan dia zahir dan batin. Tapi adakah sama masalah amah ni? Jadi disebutlah ada cerita dalam tu disebut bahawasanya masalah ni berlaku dalam das Al-Alamah Ramli. Jadi dia pun senyap, kan? Wa tawaqqafat, dia tawakuf dulu masalah ni. Jadi talabah dia pula yang khilaf. Jadi talabah dia khilaf. Ada yang kata boleh, ada kata tak boleh. Apa masalah Sayyid Ahmad? Jadi ada yang kata talabah, dia kata boleh, ada kata tak boleh. Lepas tu dia kata qala wa yanbaghi an yu'mal bil farqi. Dia kata sayogialah diamalkan dengan bezakan antara perempuan hamba dan juga perempuan yang nak dinikahi. Sebab apa? Perempuan yang dinikahi ni boleh. Sebab apa bezakan? Sebab perempuan yang nak dinikahi itu memang lazim nak istimta' dengan dia. Tak? Maknanya kita maksud daripada nikah. Kita tengok nak menikah tu, maksud daripada tu antaranya adalah nak istimta', maksud daripada menikah tersebut. Adapun maksud daripada beli hamba tak lazim untuk istimta'. Dia faham? Sebab kadang maksud daripada beli hamba tu untuk istikhdam sahaja, untuk gunakan dia untuk berkhidmat. Tidak lazim untuk istimta', walaupun kita kata harus untuk istimta'. Jadi tak lazim daripada membeli hamba tu istimta'. Maka dia kata sayogia difarakkan, dibezakan antara kedua masalah tu. Habis. Kemudian
Qala al-musannif rahimahullah faslun fima la yasihhu nikahu illa bihi. Fasal pada menyatakan apa yang tidak sah nikah kecuali dengannya. Di sini musannif rahimahullah nak sebutkan rukun-rukun nikah. Jadi rukun-rukun nikah ada 5 lah. Zauj, zaujah, wali, syahidan dan juga sirah. Ada 5 rukun-rukun nikah. Dan tiap-tiap satu tu ada syarat-syarat dia. Dan musannif rahimahullah hanya sebutkan syarat-syarat yang berkait dengan wali dan juga 2 orang saksi. Dan musannif rahimahullah tak sentuh syarat-syarat yang berkait dengan musannif tak menyentuh syarat-syarat yang berkait dengan zauj, suami, zaujah, isteri dan juga sirah. 3 ni tak sebut. Jadi muhasyi kita tolong sebut dalam baik ya. Jadi yang nak buat ni khulasah lah. Semua tu ada dalam. Kalau antum tengok faslun fi ma la yasluhu an nikahu illa bi ma la yasihu nikah illa bihi tu, bawah tu sampailah ke akhir tu. Itu muhasyi kita sebut tentang siapa ni, dia sebut tentang sebahagian syarat-syarat daripada syarat-syarat zauj dan juga syarat-syarat zaujah dan juga syarat-syarat sirah. Jadi disebut antara syarat-syarat syarat-syarat zauj. Yang pertamanya an yakuna halalan. Zauj tu halal. Apa maksud halal? Dia bukan dalam keadaan ihram. Okey. Ana sebut dululah, saya kita baca laju. Itu antum boleh highlight kan pada tempat-tempat tu. Jadi yang disebut dalam ni antara syarat zauj, yang pertamanya zauj tersebut yakni an yakuna halalan. Dia pun bukan dalam keadaan ihram. Adapun dalam keadaan ihram tak boleh. Kan warid hadis. Hatta walaupun dia wakilkan orang untuk akad bagi pihak dia, untuk menerima akad bagi pihak dia, pun tak boleh juga. Dan yang kedua an yakuna mukhtaran. Maknanya dengan sukarela, bukannya dengan paksaan. Dia tu sukarela bukan dengan paksaan. Jadi dengan paksaan tak sah nikah tersebut. Kecuali paksaan tersebut orang tu mukrah bihaq. Dia dipaksa dengan paksaan yang sebenar. Boleh paksa. Ada keadaan boleh kita paksa. Ni masalah dia ceraikan dia ceraikan isteri dia. Kurang daripada 3, dan dalam keadaan perempuan tu dizalimi pada qasam, maka waktu tu boleh untuk paksa dia. Waktu tu mukrah bihaq. Dan yang ketiga an yakuna muayyanan. Maknanya suami ataupun bakal suami tu yang nak jadi suami bagi seorang perempuan itu mestilah seorang yang tertentu. Faham? Tak boleh kata aku nikahkan salah seorang daripada 2 lelaki. Jadi salah seorang daripada 2 lelaki tu tak ada ta'yin. Tak ta'yin lelaki yang mana satu. Okey, boleh faham situ? Kemudian yang keempat, tu yang ketiga an yakuna muayyanan, dan yang keempat an yakuna rajul tu zakaran yaqinan. Mestilah laki tersebut, suami itu mestilah dia laki secara yakin. Maka tak bolehlah nikah khunsa. Faham? Tak boleh nak nikah khunsa. Kemudian yang kelima, Allahumma salli ala, saya nak 4 ke 5? Ada 5. Okey, yang kelima an yakuna aliman bi'ainil mar'ah wa hilliha lahu. Dia tahu
batang tubuh isteri yang nak dijadikan, yang nak jadi isteri dia tu, dan dia tahu kata perempuan tu halal bagi diri dia, ataupun dia tahu nama perempuan tersebut dan nasab perempuan tersebut. Sebab bila dia tahu nama perempuan tersebut, dia tahulah batang tubuh mana. Dan dia tahu nasab. Bila dia tahu nasab, dia tahu kata perempuan tu tidak ada talian dengan dia yang menyebabkan tak boleh nak menikah. Faham? Itu syarat bagi zauj. Adapun syarat bagi zaujah, sama jugalah. Syarat bagi zaujah antaranya antakuna halalan. Perempuan tu bukan dalam keadaan ihram. Itu yang pertama. Dan yang kedua, antakuna muayyanatan. Tertakyin, tertentu seorang perempuan tu, bukannya aku kahwinkan kau dengan salah satu daripada dua perempuan. Jadi tak ada takyin. Jadi kena ada takyin. Dan yang ketiga antakuna unsa yakinan. Perempuan tu memang perempuan secara yakin, bukan khunsa. Dan yang keempat, perempuan tersebut sunyi ataupun kosong daripada nikah dan juga iddah. Maknanya perempuan tu bukan dinikahi oleh lelaki lain. Maknanya ketika tu perempuan tu bukan dinikahi oleh lelaki lain dan bukan di dalam iddah. Bukan di dalam iddah. Dia tak sah lah. Iddah kena tunggu iddah habis lah. Jadi iddah nanti ada, itu kita akan mengaji bab lain lah. Iddah tu iddah mati, iddah iddah orang hamil dan sebagainya tu kita akan tengok nanti. Jadi itu je 4 bagi perempuan tu, 4 syarat. Bagi perempuan 4 syarat yang disebut dalam ni. Baik. Kita lalu dalam faslun fima la yasihhu nikah illa bihi. Turun bawah sikit, baris yang ketiga, lebih kurang kata Muhashir rahimahullah, walam yatakallam al-musannif illa 'ala al-wali wa syahidain min al-arkan wa 'ala ma yaftakiru ilaihi al-wali wa syahidan min asy-syurut. Jadi musannif dia tak sebut kecuali berkenaan dengan wali dan juga 2 orang saksi. Jadi itu rukun lah. Dan apa yang syarat-syarat bagi wali dan juga saksi. Wa baqiya min al-arkan az-zawju waz-zawjah was-sighah. Fal jumlah 5 kama marra. Wa syurutu zauj kaunuhu halalan fala yasihhu nikahu muhrimin walau biwakilihi. Itu yang pertama. Wa kaunuhu mukhtaran. Itu yang kedua. Fala yasihhu nikahu mukrahin bighairi haqq bi khilafi ma law kana mukrahan bihaqq kama law ukriha ala nikahi man talaqaha talaqan ba'inan biduni thalath wa hiya mazlumah fil qasmi fa innahu yasihhu wa yasihhu. Wa kaunuhu muayyanan. Itu yang keempat. Itu yang ketiga. Fala yasihhu nikahu ahadir rajulain. Wa kaunuhu aliman. Yang keempat. Wa kaunuhu aliman bismil mar'ati wa nasabiha au ainiha wa hilliha lahu. Fala yasihhu nikahu jahilin bi syai'in min dhalika. Wa kaunuhu zakaran yakinan fala yasihhu nikahul khunsa wa in banat dhukuratuhu. Itu 5 syarat. Kalau dia kahwin dengan khunsa, lepas dia kahwin tu botak, nak jimat-jimat lah, rupanya ada 2 khunsa. Laki tu khunsa. Lepas tu pi cek-cek, katanya Abu Salam Samad dah pi cek, barulah tahu katanya dia ni memang laki. Wadih lah. Maksudnya dah ternyata dia punya kelakian dia. Walaupun kan ada 2 alat kan ada wadih, ada muskil kan. Khunsa muskil. Tapi kata lepas akad tu nyata kata dia ni laki. Waktu ni tak memada. Tak memada. Dia berbeza dengan wali dengan 2 orang syahid. Wali dengan syahid, kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau orang kata dia khunsa, lepas dah berlaku akad, lepas tu cek-cek memang nyata kata dia tu laki, tak apa, tak ada masalah yang tu. Tapi masalah kalau benda tu pada pengantin sendiri,
itu bermasalah. Wa syurutu zaujah kaunuha halalan. 1. Fala yasihu nikahu muharimatin. Lepas tu wa kaunuha muayyanatan. Itu yang kedua. Fala yasihu nikahu ihda al-mar'atain. Wa kaunuha khaliyatan min nikahin wa iddah. Ni yang ketiga. Fala yasihu nikahu mahkuhatin wala mu'taddatin min ghairihi. Yang keempat, wa kaunuha unsa yaqinan. Fala yasihu nikahul khunsa wa in banat unusatuhu. Faham? Jadi tak sah nikah khunsa walaupun nyata keperempuanan dia tu selepas tu. Tak boleh. Bi khilafihi fil wali. Fa idza kana khunsa summa tadha bi zukurah sahha. Bersalahan wali. Kalau wali tu waktu dia akad nikah semua habis dah, lepas tu orang cakap dia khunsa dan sebagainya, cek nyata kata dia ni laki. Tak apa. Walaupun nyata kelakian tu selepas tu. Mafi muskilah, tak ada masalah. Begitu juga dua orang syahid bi khilafihi aidan fi syahidain fa idza kana khunsayaini summa tadha bi zukurah sahha. Jadi nikah tu sah. Dia berbeza kalau masalah khunsah tu berlaku pada pengantin walaupun nyata selepas tu. Dia tu laki ataupun nyata kelakian dia ataupun keperempuanan dia. Beza apa antara pengantin dengan syahid dan juga dua orang saksi dan wali tu? Wal farqu anna kullan min az-zawjaini ma'qulun alaih. Dia ma'qud alaih. Maknanya diri pengantin tu sendirilah, pengantin lelaki dan pengantin perempuan tu yang diakadkan ke atasnya. Wala kadzalikal wali wa syahidan, dan tidak begitu wali dan juga dua saksi tu. Jadi wa yuhtatu fil ma'qud alaih ma la yuhtatu fi ghairihi. Wa yukrahu nikahu man kana khunsa wa tadha bi zukurah aw bil unusah min qabli al-aqdi. Jadi makruh nikah orang yang dulunya khunsa. Dia dulu khunsa. Nyata kata dia lelaki tu selepas dia, ataupun nyata selepas dia perempuan. Yang nyata kata dia lelaki ataupun dia perempuan tu sebelum akad. Kemudian disebut juga barulah disebut syarat sirah. Ini yang nak sebut itu syarat sirah dalam bab nikah seperti mana syarat sirah dalam baik. Wa syurutu sirati ka syurutiha fil baik. Syarat sirah seperti mana syarat sirah pada jual beli. Dalam ada 13 tu kan. Disebut dalam Yaqut Nafi ada 13 syarat-syarat dia. Cuma tambah sikit sini mesti dengan lafaz inkah dan juga dengan lafaz tazwij. Itu dia lafaz yang tertentu. Lafaz khusus dia. Ni dia sebut ni. Syurutuha wa syurutus sirah ka syurutiha fil bai'. Dan wa kaunuha bi sarihin mushtaqi nikahin atau tazwij. Dia mesti dengan lafaz yang sarih dan lafaz tersebut diambil daripada perkataan nikah ataupun tazwij. Walau bi ghairil arabiyah, walaupun bukan dengan bahasa Arab. Haisu fahimaha al-akidan wasyahidan walau ma'al qudrah 'ala al-arabiyah. Jadi walaupun bukan dengan bahasa Arab. Dan walaupun depa tu pakat-pakat tera bahasa Arab semua. Semua tu guru bahasa Arab. Isteri guru bahasa Arab, suami guru bahasa Arab, dua orang saksi guru bahasa Arab, wali pun guru bahasa Arab. Tapi nak guna bahasa Melayu boleh. Yang penting bahasa yang digunakan tu difahami oleh dua orang yang berakad tu dan juga dua orang saksi. Jadi tidak sah dengan kinayah. Fala yasihu bi kinayah ka ahlaltu halak. Yang dengan lafaz sarih. Kinayah tak boleh. Aku halalkan anak perempuan aku bagi bagi kamu. Tak boleh, itu kinayah. Walaupun dia niat. Sebab kinayah ni kena dengan niat. Illa budda fil kinayah minan niyah. Kinayah ni dia kena niat, sebab tu kalau tolak lafaz kinayah, kalau tak niat tolak tak jatuh. Kan? Jadi sini dia kinayah. Walaupun dia niat, tapi adakah saksi tu tengok? Wasyuhud la tila'a lahum ala niyah. Jadi saksi dia bukan tahu pun niat ke tidak. Dia pun tak mengetahui atas niat tersebut.
Tapi kata na'am yasihu bi kinayatin fil ma'quli alaih kama law qala zawajtuka binti faqala qabiltu nikahaha wa nawaya muayyanatan. Tapi kalau yang tak boleh kinayah tu kinayah pada sirah. Tapi kalau kinayah pada diri pengantin tak apa. Ma'qud alaih tu. Macam mana kinayah pada diri pengantin tu? Pak dia cakap, wali kata zawajtuka binti. Dia tak sebut siapa dia, perempuan anak aku. Kan? Aku kahwinkan kamu anak perempuan aku. Lepas tu bakal suami tu kata qabiltu nikah. Aku terima nikahnya. Dan kedua-duanya masing-masing meniatkan perempuan yang tertentu. Anak perempuan dia yang ni. Ada yang satu yang tertentu. Kinayah pada ma'qud alaih tak apa. Tapi kinayah pada sirah tak boleh. Macam wahabtuka ibnati ataupun malaktuka ibnati. Tak boleh. Lepas tu ni kita buat ambil maklumat lah, ambil tahu hukum. Yang selepas ni anda baca laju kata boleh macam ni. Walaupun jangan buat lah, bagi orang pelik tengok. Dia kata wala yaduru takdimul qabul alal ijab li husulil maqsud. Macam jual beli juga. Boleh takdimkan qabul alal ijab. Kalau ijab ni daripada pihak isteri, berwasitahkan wali. Itu ijab qabul daripada pihak suami. Tapi sekarang ni ijab qabul dulu, baru ijab. Suami yang sebut dulu. Falau qala zawj qabiltu nikaha fulanah. Faqala wali zawajtukaha sahha. Jadi kalau suami kata aku terima nikah si fulan, maka wali kata aku kahwinkan kau akan dia. Sahha nikah. Atau dan sah juga wa yasihu bi zawwijni. Suami kata zawwijni min qibali zawj. Sah juga dengan umpama zawwijni, perkataan zawwijni daripada pihak zawj, ma'a qaulil wali aqibau zawajtuka. Serta perkataan wali selepas daripada tu, selepas perkataan suami itu, selepas perkataan bakal suami itu, dia kata zawajtuka. Boleh faham situ? Dan dengan sah juga dengan kata wali tazawwajha. Kahwinilah kamu akannya anak perempuan aku ni. Ma'a qauli zawj aikibahu, serta perkataan bakal suami selepas daripada perkataan wali itu tazawwajtuha. Dia kata tazawwajha. Lepas tu dia pun kata tazawwajtuha. Aku nikahi akan dia. Jadi boleh juga diwujudi istid'a al-jazim ad-dal ala ridha, sebab ada tuntutan yang talab yang jazim yang menunjukkan atas ridha. Ya, baik. Wa idza wakala az-zawju fil aqdi, ni masalah wakil. Apabila suami mewakilkan pada akad, kama yaqa'u kasiran. Maknanya Allah zaman Syekh Bajuri ni, suami dia wakil pada akad ni berlaku banyak dah. Cuma kalau kita ni dia tak apa mau nak wakil, dan dia rasa dia nak sendiri. Sedangkan tak ada masalah pun. Contohnya ana berkahwin dengan seorang perempuan ni, dia nak wakilkan, ana kata wafi tolong ambil akad untuk ana. Jadi wafi lah ambil. Jadi walaupun wafi yang akad, jadi ana dah jadi sah perkahwinan tu dengan seorang perempuan. Jadi wa idza wakala az-zawju fil aqdi kama yaqa'u kaseeran falyaqulil wali liwakili zawj. Jadi kalau suami dia wakil pada akad, maka wali akan kata kepada wakil suami itu, zawwajtu binti muwakkilaka fulanan. Aku nikahkan anak aku ni akan orang yang mewakilkan kamu, fulan bin fulan. Fayaqulu wakiluhu, maka berkatalah wakil bagi suami itu, qabiltu nikahaha lahu. Lahu tu kena sebut. Aku terima nikah fulanah tu baginya, bagi orang yang mewakilkan aku. Fa in taraka lafzata lahu, kalau dia tinggalkan lafaz lahu tu, lam yasihan nikah. Perkataan lahu tu kena sebut. Wa inna wa muwakkilahu, dan jika dia niatkan, dia kata qabiltu nikahaha, tapi dia niat orang yang mewakilkan dia, pun tidak sah. Dia mesti sebut lafaz lahu tu. Lafaz ni ya ta'ayyan.
Wa inna wa apa ni fa in taraka lafzata lahu lam yasihhan nikah wa inna wa muwakkilahu. Lianna syuhuda, sebab apa, walaupun dia niat dia terima tu untuk mewakil dia, tidak sah juga. Lianna syuhud la tila'a lahum ala niyah, sebab saksi dia tak dapat tengok niat kawan tu, niat duk di dalam, jadi dia tak tahu. Jadi kena sebut kama alimta, seperti mana kamu tahu, disebut dah sebelum ni. Wa idza wakala wali, dan apabila wali mewakilkan, macam sekarang ni kan bagi tok kadi ataupun tok imam, dia yang akad. Jadi banyak sekali kalau di tempat kita ni wali banyak wakil. Banyaknya wali dia wakil tok imam. Kalau bakal pengantin tu, suami tu tak. Wallahu a'lam lah. Kalau berlaku banyak kat sini, tapi yang takat duk tahu tu tak lah. Biasanya wali yang wakilkan tok imam. Jadi kalau wali wakil tok imam ataupun wakil dia lah, wa idza wakkala al-wali falyakul wakiluhu lizauj, maka hendaklah berkata wakil wali itu bagi suami, zawwajtuka binta fulan muwakkilati, muwakkalati. Tolong tengok Ustaz. Tak ada ta. Tak ada ta. Okey. Sini ada ta, bawah tak ada ta. Tuan anak. Binta fulan muwakkili ya. Jadi aku kahwinkan dikau dengan anak si fulan, orang yang mewakilkan aku. Ataupun kalau dalam dalam bahasa Melayu dia, sirah dia disebut, dia kata aku nikahkan dikau. Setengah sirah sebut aku nikahkan dikau dengan fulanah binti fulanah. Ada setengah sebut aku kahwinkan dikau dengan fulanah binti fulanah, dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai, contoh. Itu kalau wali sendiri dia katalah aku nikahkan dikau dengan anak perempuan aku fulanah binti fulanah dengan mas kahwinnya RM1,000, RM1,000 tunai. Jadi suami pun cakap aku terima nikahnya fulanah binti fulanah dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Jadi settle. Itu ayah sendirilah. Kalau ayah sendiri dia katalah aku nikahkan anak perempuan aku. Tapi kalau wali, kalau ayah tu serah pada orang lain, dia wakilkan, maka wakil tu akan kata aku nikahkan dikau fulanah binti fulanah berwakil walikan aku dengan mas kahwin RM1,000 tunai, contoh. Jadi suami pun kata aku terima, pengantin kata aku terima nikahnya. Macam biasalah, aku terima nikahnya fulanah binti fulanah dengan mas kahwin RM1,000 tunai. Praktis dah. Okey, baik. Fayakbal, maka perempuan lelaki itu terima. Fayakbal, maka perempuan lelaki itu terimalah. Jadi wakil bagi wali itu akan cakap macam tu. Zawwajtuka binta fulan muwakili. Fayakbal. Wa idza wakkala kullun minal wali waz zauj. Macam mana pula kalau wali dia wakilkan orang lain, zauj pun wakilkan orang lain juga. Falyakul wakilul wali liwakili zauj, maka berkatalah wakil wali kepada wakil zauj, zawwajtu fulanan. Zawwajtu wakil wali, zawwajtu fulanan muwakkilaka binta fulanin muwakkili. Jadi dia kata, wakil wali itu kata aku nikahkan, betul ya macam tu aku nikahkan akan si fulan, iaitu mewakil kamu, orang yang mewakilkan kamu. Disebutlah aku nikahkan Azimi bin Ahmad Zuki, iaitu orang yang mewakilkan kamu dengan fulanah binti fulanah, orang yang anak perempuan orang yang mewakilkan aku. Maka fayaqul qabiltu nikahaha lahu.
Wakil zauj tu kata qabil tu nikahaha lahu. Lahu tu mesti ada. Settle. Sah? Sah. Saya pasti diam Baik, habis. Itu syarat bagi syarat bagi Abang Sana Sayyid Ahmad syarat sirah. Jadi yang tu tak sebut. Jadi kita sebut dalam ni lah. Li'annahu muhim. Suami, syarat isteri dan juga syarat sirah. Lepas tu baru kita masuk pada syarat wali dan juga syahidan. Wala yasihu, kata musannif rahimahullah, wala yasihu aqdu nikah illa biwaliyin adlin. Tidak sah akad nikah kecuali dengan wali yang adil. Wa fi ba'din nusakhi biwaliyin zakar. Dan pada sebahagian nuskah disebut wali zakar, iaitu wali laki-laki. Jadi sebut wali laki-laki itu wahwa ihtirazun. Sebut tu nak ihtiraz, nak jaga anil unsa, daripada perempuan. Sebab apa nak jaga daripada perempuan? Fa innal unsa la tuzawwiju nafsaha wala ghairaha. Kerana orang perempuan dia tidak dapat mengahwinkan diri dia sendiri dan dia tidak dapat mengahwinkan orang lain. Perempuan dia tak boleh kahwinkan diri dia sendiri dan dia tak boleh kahwinkan orang lain. Jadi tidak sah akad nikah kecuali dengan wali yang adil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma dia ada inilah kritikan sikit, ada perbahasan sikit dalam tu. Dia sebenarnya tak syarat adil. Wali ni dia tak syarat adil. Dia syarat dia adamul fisqi. Wali ni syarat dia ketiadaan fasik. Allahumma salli sana, ana tunjuk kat tempat dia, antum boleh baca, cuma ana bagi tahu luar biar kita dapat baca cepat sikit. Dekat perkataan adil tu, qauluhu adlin, qauluhu adlin, dia kata patu didatangkan dia sebut tu li'annal adalah laisa syaratan fil wali. Dia sebut tu nak jawab hadis tu lah. Ada khabar datang la nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan juga dua saksi yang adil. Jadi tidak disebutkan adil pada wali. Jadi kenapa tak disebut? Sebab adalah tu bukanlah syarat pada wali. Wa inna ma syartu fihi adamul fisqi. Syarat pada wali itu ketiadaan fasik. Sebab apa? Ada masalah Allah sallallahu Muhammad, wali tersebut dia tu bukan fasik juga bukan adil. Ada keadaan dia ada wasitah di tengah-tengah. Dia la fasik la laisa bi adlin wala fasik. Ada tengah-tengah, ada wasitah. Dia nak sebut surah dah lah. Fas-sabi idza balagha wa lam tasdur minhu kabirah wa lam yusir ala saghirah yuzawwiju fil hal maha annahu laisa bi adlin wala fasik fa huwa wasitah. Wa kadzal kafir idza aslama yuzawwiju fil hal. Wa misluhul fasik idza tabaha halal akli faqat. Bimakna annahu aqla'a anil dhanbi wa azama alla ya'uda wa radda al mazalim ila ahliha in tayassara wa illa kafat niyatu ala raddiha. Walidzalika tajidul faqih yutawwibul wali fi halil akdi summa ya'qid. Jadi syarat pada wali itu adamul fisqi. Sebab boleh jadi orang baru masuk Islam kan. Jadi dia taat apa pun dia tak buat lagi. Jadi kita tak kata dia adil. Dia tak kata dia adil, kita tak kata dia fasik. Dia tengah-tengah. Tidak adil, tidak fasik. Jadi syarat pada wali tidak fasik. Adapun syahid, dua orang saksi ni, syahidan ni, yang ni memang kena kena adil. Boleh ha? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Kemudian wala yasihu akdun nikahi aidan illa bihudur syahidai adlin, dan tidak sah akad nikah kecuali dengan kehadiran dua saksi yang adil. Wa dzakara al-musannif syarta kullin minal wali wa syahidai fi qawlihi, dan musannif rahimahullah menyebut syarat tiap-tiap daripada wali dan dua orang syahid itu pada katanya wa yaftakirul wali wa syahidani ila sittati syara'id, dan berhajat wali dan dua orang syahid dan dua orang saksi itu kepada enam syarat. Yang pertama, al-awwalu al-islam. Yang pertama Islam. Fala yakunu waliyul mar'ati kafiran illa fima yastathnihi al-musannifu rahimahullah ba'du. Dan syarat yang pertama bagi wali dan juga saksi itu mestilah Islam. Jadi fala yakunu waliyul mar'ah, maka tidak adalah wali bagi perempuan itu orang kafir kecuali pada masalah yang diistisnakan, yang dikeluarkan, yang dikecualikan oleh musannif selepas ni. Nanti dalam matan dia sebut kecuali pada masalah pada masalah seorang lelaki dia nak kahwin dengan orang kafir kitabiah. Jadi waktu tu tak syaratlah wali itu Islam. Itu kita sebut dulu, nanti dia akan sebut di depan. Jadi fala yakunu waliyul mar'ati kafiran illa fima yastasnihi al-musannif ba'du. Wathani al-bulugh. Syarat yang kedua al-bulugh. Fala yakunu waliyul mar'ati saghiran, maka tidak adalah wali bagi perempuan itu budak-budak. Syarat dia baligh. Dan yang ketiga wasalisu al-aklu. Fala yakunu waliyul mar'ati majnunan. Maka tidak adalah wali perempuan itu orang gila. Orang yang gila. Sawa'un atbaqa jununu aw taqatta'a. Sama ada gila dia tu atbaqa dengan mana istamarra. Maknanya gila yang berterusan lah. Sama ada berterusan gila dia ataupun gila dia putus-putus. Ataupun gila putus-putus. Ada waktu datang gila dia jadi gila. Cuma waktu dia tak gila tu boleh lah. Maksudnya ketika dia gila tu, sama ada gila dia tu gila berterusan ataupun gila putus-putus, waktu gila tu dia tak boleh lah jadi wali. Tapi kalau waktu dia sedang tu boleh lah jadi wali. Yang keempat warabi'u al-hurriyah. Yang keempat merdeka. Yang keempat merdeka. Fala yakunul wali abdan fi ijabin nikah. Maka tiadalah wali itu hamba pada mengakad nikah, pada akad nikah. Fala yakunul wali abdan fi ijabin nikah. Jadi kalaulah wali itu hamba, dia tak boleh lah nak akad untuk anak dia. Dia ada anak perempuan. Jadi yang ayah ni hamba. Jadi dia nak akad untuk anak dia tak boleh. Jadi waktu tu akan berpindah. Kita akan tengok nanti ada disebut sebagai sawalib ataupun mawani' al-wilayah. Kita kata penghalang jadi wali. Dan penghalang seorang tu jadi wali, terkadang ada halangan tersebut menyebabkan daripada wali akan berpindah kepada wali hakim. Ada terkadang wali itu akan berpindah kepada wali selepas dia. Sebab lepas ni dia akan sebutkan turutan wali. Dia akan sebutkan turutan wali. Siapa dulu ayah, lepas tu datuk, lepas tu saudara lelaki. Jadi dia akan sebut surutan-surutan tersebut. Jadi ada keadaan ketika mawanek ni dia menyebabkan wali itu berpindah pada wali selepas dia. Ada keadaan dia berpindah terus pada wali hakim. Dia nampak kan?
Nanti kita akan sebutlah, kalau ada masa hari ni kita sebut hari ni, kalau ada kita sebut esok. Maknanya ada mawani', ada 10 mawani' yang menyebabkan wali itu berpindah kepada wali selepas dia. Dan ada 5 keadaan yang mana berpindah wali tersebut kepada wali hakim. Berpindah wali kepada wali hakim. Jadi hamba dia tak boleh ijab nikah, tapi hamba dia boleh terima nikah. Sebab dia nak berkahwin, dia boleh berkahwin kan. Jadi kahwin dia boleh kabul. Adapun ijab tak boleh. Wa yajuzu an yakuna al-abdu tu qabilan fi nikah, dan harus bahawasanya hamba itu menerima nikah. Dia sendiri nak menikah bolehlah dia terima nikah, tapi dia nak tolong, dia nak akad bagi pihak anak dia, tak boleh. Sebab ada manik. Syarat wali hurriyah. Wal khamisu az-zukurah, laki-laki, fala takunul mar'atu wal khunsa waliyaini. Maka tiadalah perempuan tu, tiada bolehlah perempuan tu dan juga orang khunsa jadi wali. Wasadisu al-adalah, dan yang keenam kita kata adil. Orang yang adil. Fala yakunul wali fasiqan, maka tiadalah wali itu orang yang tidak bolehlah seorang wali itu seorang yang fasik. Kemudian wastasnal musannif rahimahullah min zalika ma tadammanahu min zalikal madhkur min syartil Islam wal adalah, semua tu min syartil Islam wal adalah, dan musannif rahimahullah dia istisnakan daripada syarat yang tersebut tadi, daripada Islam dan juga adalah. Ini syarat Islam dan juga syarat adalah. Dia nak istisnakan pada masalah pada syarat Islam dan syarat adalah. Ada nak sebut masalah yang tak perlu kepada syarat Islam, wali itu Islam, dan tak perlu kepada wali itu adil. Jadi dia istisnakan dengan katanya wastasna al-musannif min dzalika ma tadammalahu bi qaulihi, ya. Qaulahu. Ada ba tak? Tak ada, ni qauluhu. Qauluhu. Wastasna bukan ma tadammalahu qauluhu tu min zalika ialah ma tadammalahu qaulu ay min anna al-kafir yali kafirah wa hadha mustasna min syarti Islam fil wali wa min anna sayyid fasik yazabi ummatahu wa hadha mustasna min syarti Allah fil wali, lakin istisna hadha suri. Okey, wastasna illa wastasna al-musannif min zalika ma, itu dia punya ni lah, ma tadammanahu qauluhu. Jadi musannif rahimahullah dia istisnakan daripada yang demikian yang tersebut tadi akan apa yang mengandungi oleh perkataan dia. Maknanya maksud perkataan dia pada masalah syarat Islam dan juga adalah tadi istisnakan illa annahu la yaftakiru nikahu dhimmiyah. Ini istisna dia. Illa annahu la yaftakiru nikahu dhimmiyah ila islamil wali wa la yaftakiru nikahul amati ila adalati sayyid. Kecuali tidak berhajat, bahwasanya tidak berhajat nikahnya perempuan zimmiyah, perempuan kafir zimmi, kepada Islamnya wali. Jadi wali dia kafir, tak ada masalah. Dan juga tidak berhajat juga nikahul amah, berkahwin dengan amah, kahwinan nikahnya seorang amah, hamba perempuan tu kepada adilnya dia punya sayyid, adilnya dia punya tok ketua dia. Fayajuzu kaunuhu fasikan, maka harus keadaan sayyid itu orang yang fasik. Wa jami'u ma sabaqa fil wali yu'tabaru fi syahidai an-nikah. Dan semua yang tersebut tadi, yang tersebut pada wali, itu pun diiktibarkan pada dua orang saksi nikah. Jadi sebab kalau kita tengok, bila syarih dia nak tafri', dia sebut wali ya. Jadi dia sebut Islam, fala yakunu waliyul mar'ah. Al-bulugh fala yakunu waliyu al-mar'ah.
al-aqlu fala yakunu waliyu al-mar'ah. Sedangkan kalam musannif tuan matan, dia kata pada masalah wali dan juga dua orang saksi. Kan? Sebab apa ni, yaftakirul wali wa syahidan, disebut dua-dua sekali. Tapi syarah bila dia nak tafriq dia sebut satu tapi dia sebut di akhir kat belakang ni. Lepas dia sebut semua tu pasal wali saja, barulah dia sebut semua yang tersebut tadi ni pada masalah wali, itu pun diiktibar juga pada masalah saksi, dua orang saksi nikah. Taib. Wa ammal amah fala yaqdahu fil wilayati fil asahhi. Adapun buta, maka dia tidak jadi apa? Yaqdah. Dia tidak kalau illah qadihah, tidak mencacatkan pada kewalian tu. Ni bukan wali tu, ni wali nikah ni, tak mencacatkan kewalian seorang wali. Maknanya dia masih boleh jadi wali. Berbeza dengan dua orang saksi. Dua orang saksi dia mestilah tidak buta. Tidak buta, pendengaran elok. Dia ada lagi syarat-syarat yang tidak disebut oleh musannif tapi disebut dalam hasyiah. Jadi masalah wali, masalah buta, itu tidak mencacatkan wilayah dia pada pandangan yang asah. Jadi ada khilaf lah. Lepas ni barulah masuk faslun wa ulatul ulah. Ni dia nak sebut tertib wali. Orang yang selayak, wali yang selayaknya. Yang pertama apa? Ayah. Lepas tu yang kedua datuk. Lepas tu saudara seibu sebapa. Saudara lelaki seibu sebapa. Lepas tu saudara lelaki sebapa. Nanti dia akan ikut tertib tu lah. Tak ada yang atas sekali, botol yang ke bawah. Jadi disebut ada, ni anda sebut secara ringkas lah. InsyaAllah dalam 10 minit dan 15 minit itu ya. Tengok balik tadi dekat fala yakunu waliyul mar'ah kafiran. Dan fala yakunu waliyul mar'ah kafiran. Lepas tu cuba tengok dalam syarah tu dia ada sebut bait syair. Asyaratun sawalibul wilayah kufrun wa fiskun wasiba li ghayah rikun jununun mutbakun awil khabal wa akhrasun jawabuhu qad iktafal du'atahin nadhiruhu mubarsamu wa ablahun la yahtadi wa abkamu. Ada 10. Ini antara yang tak disebutlah dalam matan. Tapi benda ni penting lah, iaitu sawalib al-wilayah. Apa yang menafikan wilayah. Sawalib apa yang menafikan. Ataupun ada yang sebut mawanik wilayah, apa yang menegah daripada wilayah kewalian tu. Jadi ada 10. Ibnu Imad telah nazamkan hak inilah wa asyratun sawalibul wilayah. Jadi ada 10 perkara yang menafikan wilayah. Kufrun, yang pertamanya kufur, wa fiskun fasik, wasiba li ghayah, dan juga budak. Maknanya tak balik lagi lah. Ni 3. Rikun, kehambaan. Jununun, gila. Jununun mutbakun, gila yang berterusan. Ataupun kita kata gila yang berterusan. Ataupun tak berterusan. Tapi ketika gila tu tak boleh lah. Ketika tak gila tak apa. Ini disebut jununun mutbakun. Gila yang berterusan, awil khobal. Khobal ni pun masalah pada akal juga. Boleh kita kata terencak dah kot bahasa kita. Cara tepatnya wallahu a'lam. Boleh sebut dulu terencak akal. Wa akhrasun, bisu. Bisu jawabuhu qad iktafal. Dia bisu tapi orang kata bisu yang tidak mampu untuk menjawab dengan isyarat ataupun kitabah. Dia tak boleh nak buat isyarat, nak bagi satu isyarat yang memberi faham, dan dia tak boleh nak menulis satu tulisan yang memberi faham. Dia tak boleh. Adapun kalau boleh tak apa. Dalam syarah tu ada sebut. Wa sallallahu Muhammad.
Okey, saya sebut. Kemudian zu'atahin. Nadhiruhu mubarsamu. Zu'atahin satu, mubarsamu satu. Wa ablah satu. Mau 10. Zu'atah. Zu'atahin ni kita kata macam orang bodoh lah, safih. Zu'atahin. Itu yang ketujuh. Dan seumpamanya nadhiruhu mubarsamu. Itu yang ke-8. Mubarsam ni dia ada kepincangan pada akal dia. Dia ada ikhtilal fil aqli. Dia ada ikhtilal fi aqli. Dan disebut juga pada masalah orang ada masalah pada dada dia. Tapi maksud sini mubarsam kita kata orang yang ada masalah pada akal dia. Ikhtilalul aqli, kepincangan akal. Wa ablah, yang ke-10 ablah. Ablah ni pun kita panggil pun orang bodoh juga. Orang balah ni orang yang tidak la yuhsinul umur, yang tak pandai dia tak cerdik ataupun pandai dalam urusan dia. Dia tak dapat nak bezakan sekufu ke tak sekufu ke. Ni tak boleh jadi. Sama juga dia tak boleh jadi wali. Jadi wali pada 10 masalah ni, kewalian tu akan berpindah kepada orang selepas dia. Boleh faham ah? Kalau ada satu daripada 10 ni pada ayah, jadi wali akan berpindah pada datuk. Jadi kalau datuk pun ada satu daripada masalah ni, ataupun datuk dah meninggal, maka berpindah kepada saudara lelaki, seibu sebapa. Kalau tak ada, berpindah pula selepas tu, pada 10 masalah ni. Wa ablahun la yahtadi wa abkamu. Ablah la yahtadi, yang tak, orang kata tak cerdik lah dalam urusan dia. Wa abkam tu tambah je. Abkam tu ziyadah. Ini tambahan saja untuk menyempurnakan baik. Sebab abkam tu makna dia sama dengan akhras. Abkam tu sama dengan akhras. Jadi kalau kira semua 10, tolak abkam tu. Sebab tu dia sebut wa fi hadhihi surah kulliha yuzawwijul ab'ad. Pada semua surah ni, gambaran ni 10 ni, maka wali yang jauh yang akan kahwinkan pengantin perempuan tersebut. Boleh masuk ab'ad tu wali ab'ad. Wali selepas tu lah. Wa amma suwar allati yuzawwiju fiha al-hakim faja'alaha ba'dhum khamsan wa nazamaha ba'dhum faqal. Jadi pada 5 masalah yang nak disebut ni pula, ini 5 upa masalah yang mana wilayah akan berpindah kepada wali hakim. Khamsun muharraratun taqarrara hukmuha fiha yuraddul amru lil hukami faqdul waliyyi wa adluhu wa nikahuhu wa kadzaka ghaibatuhu ma'al ihrami. Jadi kita kata 5 perkara lah, khamsun muharraratun, 5 perkara yang telah ditahrirkan ataupun yang telah ditulis, yang telah direncanakan, yang telah sabit tetap hukum dia. Fiha, pada kelima-lima perkara ni, yuraddul amru, dikembalikan perkara tersebut, yang ni masalah wali tu, lil hukam, kepada hakim, kepada wali hakim. Yang pertama, faqdul wali, wali hilang. Wali hilang, tak tahu wali kat mana. Wali hilang. Contohnya berlaku macam kat ni sekarang ni Lubnan berlaku letupan. Jadi tak tahu wali tu mana dia. Ada lagi dah, hidup lagi ke ataupun tak hidup lagi. Waktu ni akan kembali kepada hakim. Hilang wali. Wa adluhu. Adluhu ni apa? Dalam Quran pun disebut wala ta'dulu kan. Adluhu ni dia tegah. Wali dia tegah. Perempuan tu daripada berkahwin. Contohnya datang khatib, orang yang nak meminang anak dia ni, laki ni pergi jumpa ayah dia, kata saya nak menikah dengan anak pak cik, dan khatib tu sekufu dengan dia. Khatib ni sekufu dengan anak dia tersebut. Kemudian ayah dia kata tak boleh tanpa sebab. Ayah dia kata tak boleh tanpa sebab. Itu panggil adl. Adluhu. Ini man'uhu, dia tegah. Di situ akan berpindah kepada wali hakim. Maknanya kalau dia adluhu tanpa sebab.
Kalau ada sebab, lainlah ni tanpa sebab. Sebab apa tak pergi kahwin? Tak tahu. Senyap. Maknanya nanti ada pula lebih 3 kali, kurang 3 kali, lebih 3 kali. Pi sekali tak boleh. Pi sekali tak boleh. Pi sekali tak boleh. Sebab tak tahu. Masalah apa. Itu panggil adluhu. Wa nikahuhu. Dan juga nikahnya wali tu. Maksudnya, orang yang jadi wali tu, dia pengantin. Orang yang jadi wali tu dia pengantin. Nanti kita akan tengok masalah wali, ayah. Tulis. Wali tu dia yang pertama sekali ayah. Lepas tu atuk. Lepas tu saudara saudara lelaki seibu sebapa. Lepas tu saudara lelaki sebapa. Kita akan tengok nanti wa aulal wula al ab summal jab summa abul ab summal akhu lil ab wal summa akhu lil ab. Lepas tu ibnul akhi. Lepas tu anak saudara. Faham kan, anak saudara. Ini perempuan tu dia ada adik-beradik dia, abang dia ke adik dia, anak abang dia ataupun anak adik dia tu. Dia boleh kahwinkan mak saudara dia. Kalau hak depan-depan tu semua dah tak ada dah. Lepas tu anak saudara seibu sebapa. Lepas tu tak ada anak saudara sebapa. Lepas tu pak saudara. Pak saudara. Pak saudara. Pak saudara tak ada. Akan turun kepada anak bagi pak saudara tu, sepupu. Ni faham? Okey. Masalah dia sekarang ni, dia nak kahwin dengan sepupu tu. Dia nak kahwin dengan sepupu tu. Dan sepupu tu jadi wali. Ayah semua tak ada dah. Tinggal pak saudara pun tak ada. Hama habis dah. Tinggal sepupu dia tu yang jadi wali dia. Tapi dia nak kahwin dengan sepupu tu. Jadi waktu tu sepupu tu dia jadi wali. Maka akan diangkat. Maka hakim akan jadi wali. Itu maksud wa nikahuhu, nikahnya wali. Wa kadzaka ghaibatuhu, begitu juga ghaibahnya. Ghaibah ni maksudnya apa beza ghaibah dengan faqdul wali? Faqdul wali tak tahu wali tu ada kat mana. Ghaibah ni kita tahu. Kita boleh telefon, cuma dia tak ada kat situ. Ghaibnya dia. Ghaib dia tidak hadir. Contohnya dia musafir ke, pergi tempat lain, itu panggil ghaibah. Contohnya wali kat Kedah, ngantin mau kat KL. Jadi itu ghaibah. Itu jadi kalau macam tu nak cepat, tak mau tunggu dah, maka digunakan wali hakim. Ma'al ihrami, itu yang kelima, iaitu wali dalam keadaan ihram. Jadi orang yang dalam keadaan ihram dia tidak boleh berkahwin dan tidak boleh mengahwinkan orang lain. Jadi kalau wali itu dalam keadaan ihram, dia nak kahwinkan anak dia tak boleh. Jadi anak dia nak kahwin sangat ni, ayah dia kata tunggulah Sat. Ayah bagi ayah habis ihram dulu. Anak dia kata tak mau, kata nak kahwin cepat, kata. Nak musafir ni. Contoh. Jadi waktu tu diserahkan kepada hakim. Ada 5 keadaan ni diserahkan kepada hakim yang jadi wali, bukan orang selepas dia. Bukan orang selepas dia. Ini salah, jadi satu kesilapan jugalah. Kadang-kadang masalah-masalah 5 ni tiba-tiba kita jadi orang selepas dia jadi wali. Sedangkan sepatutnya hakim yang jadi wali. Pada 10 tempat tadi pula orang selepas dia yang jadi wali. Dia faham? Alhamdulillah. 10-12 minit. Allahu Ta'ala a'lam. Cukup sekat tu. Esok sambung faslun wa aulal wula. Tanya Ustaz. Tafadhal. Kalau kata Tok Imam tu wakil kepada hakim ke? Tok Ruah. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.